Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, di antara saudara-saudara diam daripada berkata-kata apakah hati sedang berputar kerana menurut tujuan hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya barang sesiapa berkata-kata ketika hakim sedang berkhutbah, walaupun memperingatkan sahabatnya dengan berkata diam saja sekalipun, maka nescaya lupalah pahala solat fardu Jumatnya. Oleh itu, diam dan dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah serta rahmat Allah. Alhamdulillah al-qail innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu bil ladzina amanu lahum 'adabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, ini perselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu membalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan menguraikan tentang tajuk elakkan perbuatan yang membawa kepada fitnah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya kejahatan lidah itu amat banyak. Kerana lidah ini boleh menyakiti atau menzalimi orang lain. Antaranya ialah perbuatan menabur kita. Fitnah ialah tuduhan, khabar dan umpamanya yang diada-adakan atau dibuat-buat untuk memburukkan seseorang. Fitnah ini boleh berlaku apabila seseorang itu mengada-adakan sesuatu berita mengenai seseorang, lalu menyebarkannya kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan maruah orang itu. Fitnah juga boleh berlaku apabila seseorang menerima berita mengenai orang lain tanpa menyelidiki kesahihannya, lalu menyebarkannya kepada orang lain, sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan atau sebaliknya. Dalam ajaran Islam menabur fitnah merupakan satu perbuatan yang haram
tercela dan termasuk dalam dosa-dosa besar kerana perbuatan ini mendatangkan kesan buruk kepada agama dan masyarakat. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 19 yang dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud sesungguhnya orang yang suka terhebak tuduhan-tuduhan yang buruk dan dalam kalangan orang yang beriman, mereka akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah Allah mengetahui segala perkara yang kamu tidak mengetahui yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada asalnya fitnah ini merupakan perbuatan menyampaikan sesuatu yang tidak benar melalui percakapan dari mulut ke mulut. Namun dengan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini, penyebaran fitnah semakin mudah tersebar dengan hanya menggunakan jari sahaja. Contohnya ada dalam kalangan ahli masyarakat kita pada hari ini yang terlalu terbuka untuk menjadi orang yang bertamu. Menjadi orang yang bertamu berkongsi apa-apa dulu maklumat atau berita di alam maya tanpa memastikan terlebih dahulu kesahihan sesuatu maklumat. Sehingga secara tidak sedar perkongsian tersebut telah menimbulkan fitnah kepada orang lain. Akibatnya perbuatan tersebut telah menjatuhkan dan mengaitkan maruah seseorang yang akhirnya boleh membawa kepada pertelingkahan dan permusuhan sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya ada seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu perkataan yang termasuk kemukaan Allah. Dia tidak menganggapnya penting, dengan sebab satu perkataan itu dia terbenam ke dalam neraka jahanam. Oleh itu saudara bahawa perbuatan menambah fitnah ini mendatangkan keburukan yang besar kepada pelakunya. Antaranya ialah dosa penyebaran fitnah ini disifatkan sebagai dosa sesama manusia. Dosa ini tidak akan diampunkan kecuali orang yang difitnah memaafkan perbuatan tersebut. Mereka yang melakukan perbuatan fitnah ini akan menanggung kerugian yang amat besar dan akan menerima penyesalan yang tidak terkira di akhirat kelak. Mereka akan menjadi muflis di akhirat serta akan tersisih daripada memperolehi tempat yang penuh dengan kenikmatan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tahukah kamu siapa sebenarnya orang yang muflis? Sahabat-sahabat menjawab, muflis sepanjang pengetahuan kami ialah orang yang tidak mempunyai wang dan harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan muflis harta aku maksudkan, tetapi muflis pahala pada hari kiamat. Sebahagian umatku pada hari itu datang membawa amalan-amalan solat, puasa dan zakat. Pada masa sama juga dia membawa dosa-dosa, mencela orang, memfitnah orang, mengambil harta orang, membunuh orang dan memukul orang. Penyelesaian pada hari itu ialah dengan mengambil amal kebajikannya lalu diberi kepada orang yang dizaliminya. Sekiranya amal kebajikan yang dibawanya belum cukup, akan diambil dosa-dosa orang yang dizaliminya lalu dibebankan ke atas kepalanya, kemudian dicampakkannya ke dalam neraka. Sedang di mana dirahmati Allah sekalian, yang dia diingatkan bahawa kebenaran dalam menyampaikan sesuatu berita perlu dititik beratkan. Kita hendaklah meneliti dan merujuk kepada sumber yang benar bagi memastikan kesahihan sesuatu makhluk. Janganlah selalu tergesa-gesa menyampaikan berita yang diterima
Kerana sikap tergesa-gesa itu sebenarnya datang daripada hasutan syaitan. Sebarang perkara atau berita yang diterima perlu dipastikan akan kebenarannya, khususnya perkara-perkara yang melibatkan agama, keselamatan dan hubungan sesama masyarakat. Rujuklah kepada mereka yang berwajib atau pihak berkuasa agar maklumat yang diterima itu benar dan tepat sebelum dikongsikan dengan orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana tanggungjawab memastikan kesahihan ini merupakan satu kewajipan bagi setiap orang. Walaupun maklumat yang ingin kita sampaikan bukan daripada sumber atau tulisan kita, akan tetapi sekiranya perkara yang kita sampaikan tidak benar, maka kita juga turut berdosa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 217, "Wal fitnatu akbaru minal qatl." Yang benar, dan ingatlah antara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuh. Justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, Mimbar ingin menyeru kepada jamaah sekalian agar sentiasa berhati-hati terhadap apa-apa berita yang ingin kita kongsikan, sama ada secara lisan atau secara mata. Semoga kita semua dijauhkan daripada keburukan fitnah ini yang boleh merosakkan diri masyarakat dan negara, bahkan akan menambah kerugian yang sangat besar di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassatu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Yang kedua, wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Ini supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah satu orang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Amin, amin ya muwafaqat-ta'in wa billahi ta'atika ajma'in wa tub alayna wa alal muslimin waghfir dhanba ma yaqulu astaghfirullahal azim astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa amali man jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar sallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi martasalat ainun bi nadari wa udunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa intahu amma nahakum anhu wa jazaa. Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara saja. Akhirat jualah benar-benar tempat yang kekal untuk selama-lama. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan akhirat. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 56,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang bermaksud sesungguhnya Allah dan malaikat juga selawat. Ini memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat nanti. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat semada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan akal akhirnya diri kami, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa semua balak dan bencana wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan pada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, wakaf-wakaf dan sumbangan. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan pada ketua-ketua negara Islam dan raja-raja ini, khasnya kepada Amlakal Habis dan Syariah Tiga Sultan Ibrahim, Amarhum Sultan Iskandar, Sultan yang diketuan bagi negeri dan jajah Darul Jumhur Darul Ta'lim, pada Raja Zari Sukiam di Amarhum Sultan Idris Abu Majid Johor, pada Tuku Ismail bin Sultan Ibrahim Tuku Mahkota Johor, dan Cik Puan Musa Khalidah bin Tuku Samam, putra-putra dan putrinya, sahabat-sahabat Raja dan rakyat sekalian. Allahumma a'idhal Islam wal Muslimin واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين وكل من هو عن الدين. اللهم بارك هموم المسلمين واقض عن المدين واحسن خلاص المهجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وقوعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.